Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Fairuz bin Nur Hasim dan rakan-rakan. Saya Nur Nadi binti Jafaruddin, nombor matrik S61945. Pada hari ini, saya akan membentangkan pelaksanaan aktiviti citra. Elemen pertama yang dipilih ialah elemen sukan dan rekreasi. Program pertama dalam elemen ini yang telah saya sertai ialah Maritim Viceran yang bertempat di mana-mana sahaja pada tarikh 30 September hingga tarikh 30 Oktober, iaitu selama sebulan. Program ini dianjurkan oleh Kelab Mahasiswa Pengurusan Maritim. Input program ini ialah melahirkan mahasiswa dan mahasiswi sarjana muda pengurusan maritim dan modal insan yang dapat memenuhi aspirasi kebangsaan dengan memupuk sikap berdaya saing secara sihat dan bercita-cita tinggi dalam mencapai sesuatu matlamat. Program ini juga bertujuan untuk melahirkan modal insan yang sentiasa aktif walau di mana berada dengan keterlibatan dalam program anjuran kelab dan universiti, serta melahirkan individu yang sihat dan bertenaga lebih-lebih lagi kepada pelajar. Program kedua dalam elemen ini ialah eSport Campus Symposium. Program ini dilaksanakan secara dalam talian iaitu bertempat di aplikasi Microsoft Teams iaitu pada tarikh 30 Oktober hingga 31 Oktober. Program ini bermula pada pukul 10 pagi hingga 4 petang. Program ini adalah di bawah anjuran Yayasan Universiti Teknologi Petronas. Input bagi program ini adalah untuk memberi pendedahan dan melahirkan generasi kreatif, seterusnya mengulas lebih dalam tentang kebaikan dan keburukan e-sport. E-sport juga mampu menjana pendapatan. Program ini dapat meningkatkan lagi pembangunan ilmu dan pengetahuan dan teknologi. Di samping itu, program ini juga turut meningkatkan kemahiran berkomunikasi antara satu sama lain. Tentatif bagi program ini. Hasil pembelajaran yang diperoleh daripada program ini ialah memupuk semangat kesukanan dalam diri setiap rakyat Malaysia terutama sekali sepanjang pandemik COVID-19 berlaku. Yang kedua ialah melahirkan individu yang sihat dan bertenaga lebih-lebih lagi kepada pelajar. Dan yang ketiga ialah dapat menambah kenalan baharu dan mengurangkan stres terutama di kalangan pelajar. Seterusnya elemen yang kedua iaitu elemen keusahawanan. Program pertama di dalam elemen ini ialah Impactful LinkedIn Profile yang turut dilakukan secara atas talian iaitu di aplikasi Webex. Program ini dilaksanakan pada 26 Oktober bermula pada pukul 8 malam hingga 10 malam. Program ini dianjurkan oleh Career Path Club dengan kerjasama Pusat Keusahanan dan Kerjaya. Program ini adalah bertujuan memberi pendedahan umum kepada para peserta dalam membina profil LinkedIn dengan lebih berkesan untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih cerah. Di dalam program ini, para pelajar harus membuka akaun LinkedIn masing-masing dan dapat mempelajari cara-cara penggunaan profil LinkedIn dan cara mencari peluang kerjaya melalui LinkedIn. Program kedua ialah SSRC Enactus yang bertempat di Facebook Live dan Zoom Meeting. Program ini dilakukan pada tarikh 13 November pada pukul 9 pagi hingga 2 petang. Program ini dianjurkan oleh Kelab Enactus UMT. Program ini adalah untuk memberi pendedahan kepada mahasiswa dan mahasiswi mengenai ilmu kelestarian dan keusahawanan sosial. Di dalam program ini, para pelajar telah menyaksikan aktiviti pembentangan oleh para peserta tentang bagaimana untuk mengawal masalah kesihatan mental, terutamanya di kalangan para pekerja. Persembahan yang menarik dan kreatif akan dipilih sebagai pemenang dan cara pengawalan emosi dan stres dengan betul amatlah penting untuk seseorang yang bekerja. Hasil pembelajaran yang diperolehi daripada program ini ialah yang pertama, mempelajari kemahiran yang diperlukan untuk berjaya dalam kerjaya dan mempelajari cara-cara penggunaan profil LinkedIn dan cara mencari peluang pekerjaan melalui LinkedIn Profile. Elemen yang terakhir ialah elemen kerohanian. Program pertama dalam elemen ini ialah CSMR, iaitu Ceramah Maulidur Rasul. Bertempat di Webex pada tarikh 28 Oktober bermula pada pukul 8.45 malam hingga 10.30 malam. Anjuran bagi program ini ialah oleh Kelab Kimia Analisis dan Persekitaran. Program ini adalah untuk melahirkan generasi yang menjulang martabat Rasulullah SAW untuk dijadikan tauladan dan ikutan sepanjang zaman. Mengenai program ini, kita dapat menghargai pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam dan memupuk kecintaan terhadap Nabi. Program kedua iaitu Kuliah Maghrib Perdana yang bertajuk Isteri Permata yang Dilupakan, bertempat di YouTube Live pada tarikh 2 November 2021. Program ini bermula pada pukul 7.45 malam hingga pukul 10 malam. Kuliah ini telah dianjurkan oleh Pusat Islam Sultan Mahmud UMT. Input bagi program ini adalah untuk memberi pendedahan kepada semua tentang pentingnya menghargai seorang wanita yang bergelar isteri dan ibu. Selain itu, program ini dapat menambahkan ilmu pengetahuan tentang kebaikan menghargai dan keburukan tidak menghargai isteri. Program yang terakhir dalam elemen ini ialah Kuliah Maghrib Perdana yang bertajuk Pemuda Dambaan Syurga, bertempat di YouTube Live pada tarikh 9 November 2021 bermula pada pukul 7.45 malam hingga 10 malam.
Program ini juga dianjurkan oleh Pusat Islam Sultan Mahmud UMT. Input bagi program ini adalah untuk memberi pendedahan dan menambah ilmu pengetahuan kepada pemuda-pemuda tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang terbaik. Program ini juga membincangkan dengan lebih mendalam tentang kepentingan menjadi pemuda yang baik dan beramal soleh. Program ini juga membantu dalam melahirkan lebih ramai pemuda yang berakhlak tinggi. Hasil pembelajaran bagi elemen kerohanian ialah yang pertama, menambah ilmu pengetahuan tentang sirah Nabi Muhammad SAW, meningkatkan keyakinan untuk menjadi seorang pemimpin yang terbaik, dan yang ketiga, memperolehi banyak ilmu baru dan mendalami ilmu agama Islam dengan lebih mendalam. Seterusnya, saya akan membentangkan MPU 3312 iaitu idea konservasi. Objektifnya adalah untuk memupuk semangat cinta dalam bercucuk tanam di kalangan generasi muda. Yang kedua, melestarikan alam sekitar dengan penanaman pokok. Objektif yang ketiga adalah untuk menjimatkan kos dengan membuat hasil baja sendiri. Seterusnya ialah penyediaan baja menggunakan kaedah FFJ iaitu Fermented Fruit Juice. FFJ dihasilkan menggunakan buah-buahan. Baja FFJ membekalkan nutrien nitrogen dan fosforus untuk menggalakkan pembungaan dan pengeluaran buah. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 1 kg buah. Buah yang digunakan adalah pisang, 1 kg gula merah dan 200 ml air beras. Cara penyediaan FFJ adalah yang pertama iaitu potong buah pada kepingan kecil. Yang kedua adalah sediakan gula merah. Yang ketiga adalah campurkan gula dan buah. Yang keempat adalah gaul rata kedua-duanya. Langkah kelima adalah pindah ke dalam bekas dan tutup dengan kertas selama 1 minggu. Seterusnya adalah langkah keenam iaitu gambar selepas 1 minggu. Langkah ketujuh adalah campur bersama air beras dan biar selama 1 minggu. Seterusnya yang terakhir adalah campur baja tersebut bersama air pada nisbah berikut. Seterusnya adalah pemerhatian bagi penanaman pokok halia menggunakan baja yang telah dibuat. Pada minggu pertama, tinggi dan bilangan daun adalah kosong. Pada minggu kedua, tanaman yang menggunakan air dan baja mencatat ketinggian setinggi 5 cm, manakala tanaman yang menggunakan air sahaja mencatat ketinggian sebanyak 3 cm. Bilangan daun untuk kedua-dua tanaman ini adalah kosong. Seterusnya pada minggu ketiga, tanaman yang menggunakan air dan baja mencatat ketinggian sebanyak 10 cm, manakala untuk tanaman yang menggunakan air sahaja mencatat ketinggian setinggi 5 cm. Pada minggu keempat, tanaman yang menggunakan air dan baja mencatat ketinggian sebanyak 14.2 cm dan bilangan daunnya adalah 2. Untuk tanaman air sahaja, tingginya adalah setinggi 7.6 cm. Bilangan daun yang terhasil adalah 1. Pada minggu kelima, tanaman yang menggunakan air dan baja mencatat ketinggian setinggi 23 cm. Panjang daunnya ialah 13.9 cm, manakala lebar daun adalah sebanyak 3.3 cm. Bilangan daun yang tumbuh adalah 4. Untuk tanaman air sahaja, tingginya adalah setinggi 16 cm, panjang daun sebanyak 8 cm, lebar daun adalah 2.3 cm. Bilangan daun yang tumbuh adalah 3. Pada minggu ke-6, tanaman yang menggunakan air dan baja mencatat ketinggian setinggi 29.2 cm. Panjang daun adalah sepanjang 16.9 cm. Lebar daunnya adalah 4 cm, manakala bilangan daun yang tumbuh adalah 8. Bagi tanaman yang disiram oleh air sahaja, mencatat ketinggian setinggi 22 cm. Panjang daun adalah 10.3 cm. Lebar daun adalah 2.9 cm dan bilangan daun yang tumbuh adalah 6. Seterusnya adalah hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran yang pertama adalah menjimatkan kos perbelanjaan dengan hanya menggunakan semula bahan yang ada. Hasil pembelajaran yang kedua adalah tanaman lebih sihat dan berkualiti apabila menggunakan baja organik. Yang ketiga ialah dapat menambah ilmu pengetahuan tentang cara penanaman tanaman dan cara menjaga kesihatan tanaman supaya tidak layu atau mati. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.